Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita belajar macam mana nak buat praktikal yang ketiga, iaitu PLC PLC program. So hari ini praktikal yang ketiga. Jadi apakah objektif yang utama? Yang pertama, kita list the input and output component with the data assignment. Dua, apply program PLC with ladder diagram using the tools available in programming software. Yang ketiga, apply the internal bits, internal relay function in the PC program. Yang keempat, how to know to generate the numeric code from ladder diagram program. Yang kelima, perform troubleshooting the problem occur. Okey. Jadi pada hari ini kita gunakan PC yang menggunakan application software untuk PLC yang kita panggil dia sebagai programmer CX, programmer CX ataupun CX programmer. Kita gunakan laptop, kita gunakan programming software, kita gunakan PLC trainer kit, yang ni, ini PLC kit. Apakah tujuannya? Hari ini kita belajar macam mana program CX dia akan generate untuk laksanakan kerja di trend. Okey, langkah pertama kita lihat di sini. Okey, kita on dulu. Kita cari program CX di sini. Dia akan keluar. Kemudian kita pergi ke new. New. Kita buka new. Okey. Jadi dia minta jenis PLC. PLC apa yang kita nak pakaikan? Kita nak gunakan iaitu CPI, CPI 1E. Inilah dia jenis PLC yang kita akan gunakan. Okey, kita on. Okey. So pastikan juga pastikan kita punya betul itu kita settingkan change model CPE kita setting E20 pastikan E20 okay, kalau E20 kita okey lah. Okey, kita dah boleh mula. Okey, ini adalah barisan untuk command-command, normally open, normally close, so kita gunakan normally open lah untuk permulaan. Permulaan kita gunakan 00. Jadi kita tekan OK. Kita nak di sini kita letakkan katalah load load LD load. Boleh. Okey, kita on. Kemudian untuk output. Okey, kalau kita lihat di amali sini yang pertama 00, kemudian 1000 Kalau di sini ditulis 100, tetapi untuk program ni dia lebih faham dengan jumlah 1000 iaitu 1000. Okey, 1000 kita tekan OK. Okey, kita letak out 1 ini hasilnya So yang kedua kita pergi pula untuk yang rang kedua iaitu di sini kita lihat kita ambil juga 0001 Okey, kita buat load 2 Okey, kemudian kita ambil output sini kita letak 1001 load out 2. Okey. Dan begitu juga seterusnya. Okey, selepas kita dah buat rang yang kelima dan rang yang terakhir sekali iaitu untuk penutup program ataupun dipanggil end. Jadi kita ambil pada command di sini end. Jadi kita tekan di sini end. Dia akan minta kita tekan end ni. Jadi automatik dia akan tulis end 001. Ini menandakan kita dah tamat program kita. Selepas kita dah rangka untuk gambar rajah
ladder diagram, kita ada di sini ada 6 output ya, dan juga AND. Jadi kita simulatekan dia. Kita compilekan dulu. Kita compilekan. Okey, apa maksud compile? Compile ni dia nak mengenal pasti sama ada ada berlaku sambungan yang salah atau betul. Ya, kalau dia salah, dia akan nyatakan di bawah. Ya, di bawah. Ya, kalau kita kata compile ni dia ada error, ya, dia akan tunjukkanlah. Ya, macam ni. Ya. Okey, di sini dia tunjuk gambaran PLC, program name, PLC, ladder section 1, kemudian warning multiple end at rung. Multiple. Dia kata multiple. Okey, dia program dia kata zero error. Ni zero error dia kata. Dan satu warning. Satu warning tak tahulah. Tapi okey kot. Kalau ada error, maknanya program kita tak boleh nak run. Sekarang ni tak ada error. So dia tak ada error, dia okey lah. Ya, maknanya kita dah buat di sini semua ke-66 ladder diagram. Kemudian apa seterusnya kita buat? Kita pergi ke atas ni. Kita pergi ke command PLC, ya. Command PLC. Kita work online. Kita nak PC kita ladder diagram bekerja dengan trainer di sana. Trainer di sini. Trainer di sini. So kita tekan work online, ya. Work online. Okay, dia akan keluar pernyataan di sini. Kita continue. Yes. Okey. Okey, bila dah okey, kita transfer work online. Jadi selepas kita installkan ataupun buat ladder diagram, seterusnya ya, kita dah buat ending. Kita nak Okey, seterusnya kalau kita lihat kita dah sempurnakan semua ladder diagram, ya, iaitu rang 1, rang 2, 3, 4, 5, 6 dan ini adalah ending dia. Jadi langkah seterusnya kita lihat pada program ni. Kita ambil program ni, kita compile dulu. Ya, kita compile kan. Maksudnya compile ni dia nak connected bersama, connected di antara program yang kita buat. Jadi kat sinilah dia akan tunjukkan kitanya compiling ladder diagram. Ladder section 1, kita ada ladder section N, warning multiple end. Dia kata program zero error. Kalau zero error, maknanya kitanya program boleh running lah, tak ada masalah. Okay, kita cuba lihat. Selepas kita dah compile, kita pergi ke PLC. Ya, ini program PLC. Jadi PLC kita nak work online. Kita work online. Kita tekan work online, dia akan keluar pernyataan di sini. Kita cuma tekan yes saja. Ya, yes saja. Okey, kita tekan yes. Jadi maknanya kalau ada tanda hijau ni, maknanya sistem kita ataupun ladder diagram kita dah boleh menghubungkan dengan trainer di luar. Okey, seterusnya apa perlu kita buat? Kita pergi dekat PLC semula, PLC. Kemudian kita transfer file. Kita transfer file to PLC. Dia kata P to PLC. Maknanya file yang berada di sini kita transfer kepada di trainer sini. Trainer di sini, ya. Di dalam Omron di sini. Di transfer file, ya. Okey, kita lihat di sini. Kita tekan transfer to file PLC, kita tekan OK, ya. Yes. Yes. Okey, dia dah transfer. Download success, ya. Dia kata program download to PLC ni, Itu okey. Bila kita tekan yes, okey, dia akan tanda hijau. Jadi maknanya sekarang ni switch yang pertama 2, 3, 4, 5 dan 6, ya, adalah pada trainer. Kita lihat di sini output dia, ya.
Kita on di sini. Sini ya. Okey, dia satu. Kita on saja. Kita lihat sini. Itu tanda hijau. Ya. Sini dekat sikit ya. Okey, kita on, dia hijau. Ya. Off, on. Yang kedua pun begitu dia. On, dekat-dekat on, hijau. Ya. Off, on, off, on. Dan begitu juga seterusnya, 3 off, on, off, on. Dan seterusnya 4 off, on, off, on. Ya, ini switch yang kelima. Off, on, off, on. Ya. Itu di sini. Ya. Off, on, off, on, off, on. Satu lagi off, on, off, on, off, on. Ya. Jadi kita simulate-kan gunakan ladder diagram di dalam sistem program CX. Kita uploadkan di dalam Omron di sini, maka dia akan kendali. Di sini sepatutnya lampu menyala, ya, oleh kerana kita punya trainer ni ada masalah sedikit lampu dia. Saya dah cuba adjust dah, ya. Ya. Jadi masalah, ya. Masalah switch tak menyala di sini. Mungkin kita akan baikilah akan ada. Banyak juga trainer kita yang perlu baiki. Okey, itu saja untuk yang task pertama. Okey, task yang kedua pula kita lihat pada raja di sini, ya. Ini dipanggil proses latching, ya, latching. Iaitu dipanggil self holding. Ini input pertama, input kedua, ini self holding, ini output. Kemudian kita ada AND. Jadi apa perlu kita buat? Okey, kita pasang, kita buat di software di sini, iaitu di 000, ya. Kita mula dengan 00, ya. Okey. Kita jadikan dia load 1, LOAD load. Okey, ini yang pertama. Kemudian kita ambil yang kedua, ya. Kedua iaitu normally close. Sini normally close, ya. Kalau kita lihat normally ni, adalah normally close. So kita ambil di sini normally close, pasang. Okey, normally close kita bagi dia 01, ya. Kita tekan okey. Ini kita bagi dia nama load 2 lah. Load 2. Okey. Okey. Seterusnya kita nak buat satu line, ya. Kita nakkan input, kita buat di sini. Di bawah dia, ya. Iaitu untuk latching kita bagi dia 1000. Okey. Okey. Kita ambil satu garisan di sini, kita buat di sini, ya. Okey. Kita buat di sini. Oh, sorry. Okey. Okey, kemudian kita ambil output. Output itu tak ni. Okey, output adalah 1000. Okey, tekan okey. Okey. Itu adalah untuk yang tadi. Kemudian kita ambil end dia, iaitu yang ni. Ya, end, iaitu penutup untuk ladder diagram. So kita ambil dia di sini, ya. Okey. Letak di sini. Okay, kita tekan END. END. Mana-mana bila akhir daripada ladder diagram, pastikan kita tulis END dan automatik dia keluar di sini 001. Ya. Okey, dah tamatlah program. Jadi selepas kita tamat program ladder diagram ni, jadi kita compile. Kita compile, ya. Jadi bawah ni pun dia ada penyataan dia, ya. Penyataan dia pun sama juga. Pastikan dia error, no error, zero error. Ini cuma penyataan-penyataan ni. Tapi yang penting utama ialah new program zero error. Kalau zero error, barulah kita pergi ke atas ni, kita boleh buat simulation. Kita pergi program, kita compile dulu. Okay, kita compile, lepas tu kita pergi ke PLC, kita work online. Kita work online. Apa yang diminta iaitu adakah sambungan about to connected to the PLC, awak perlu teruskan? Yes. Tekan yes. Jadi kalau di hijau di sini, ini menandakan bahawa ladder diagram kita adalah dalam keadaan yang betul, tidak error. Ya, ini dah bersedia dah. Ini nak di on saja. So
kita pergi ke transfer file. Sebab apa? Sebab memori di PLC Omron tidak tahu. Jadi kita hantar dulu file ladder diagram kepada PLC. Barulah dia boleh baca. Okey, kita dah hantar. Bila kita dah hantar, maknanya dia dah tahu apa dia nak buat. Ya, okey, dia dah warna hijau. So, kita tekan switch yang pertama ni. Ya, kalau kita lihat di sini. Ya. Kita switch yang pertama. Okey. Switch yang pertama. Ini switch yang pertama. Kita tekan. Kita tengok di sini. Tekan sini. Kan? Okey, dia akan on. Ya, off. On. Off. On. Okey. Tapi kita setting dulu. Okey. Ini dalam switch pertama, ini switch kedua. Switch pertama, switch kedua. Okey, saya off dulu. Dulu saya offkan dulu. Switch pertama saya off, switch kedua pun saya off. Ini dalam keadaan normally close lah. Okey. Jadi bila switch pertama saya on, switch kedua dia dalam keadaan normally close. Kita tak onkan dia kan. Di sini dia masih tak menyala lagi. Ya. Dia tidak menyala. Bila kita on saja di sini, baru dia menyala. Maksudnya di sini holding berterusan. Walaupun saya off di sini, walaupun saya off kan saya dekatkan, saya off kan, ya, saya offkan switch kosong, tetapi dia masih bernyala. Lampu ni masih menyala. Lampu ni tetap bernyala. Sebab apa? Sebab dia dah holding. Ya, dah holding. Ya. Itu yang kita nak kena faham. Apakah tujuan litar dalam blok OR? Tujuan dalam blok OR ni adalah untuk holding circuit. Ya. Kita offkan dia. Dua-dua off, dia pun bawa off. Ya. Okey, itu saja untuk task yang kedua. Okey, untuk task yang ketiga pula, untuk uji kaji yang ketiga, kita cuma nak memahami dan mengetahui jika selepas apa berlaku self holding. Tadi kita dah pasang atau kita buat createkan ladder diagram seumpama ni sebagai bertindak sebagai self holding, kan? Tetapi sekarang kita kena tambahkan lagi, ya, iaitu di bawah ni, kita tambahkan dalam keadaan normally close. Kita ambil lah 0.2, ya, 0.2. Okey, ini tak payahlah. Okey, kemudian kita pergi ke output. Output kita ambil di sini, iaitu lampu ke switch ke, tapi sebagai bentuk output lah, kan? Kamu pun sedia maklum kan. Kamu pun dah tahu apa dia output, apa dia input. Ni kita kategori sebagai output. Ya, kita letak sini. Kita ambil 1001. Kita ambil 1001. Okey, lepas tu kita tekan OK. Ni tak payahlah. Okey, dia dah jadi satu litar yang rang yang lengkap. Dan untuk mengakhiri program, kita kena letak ending di sini, ya. Okey, kita letak end macam biasalah, end. Okey, kemudian kita tekan OK. Okey, ini menunjukkan kita punya ladder diagram telah sempurna. Jadi seterusnya apa perlu kita buat? Kita pergi ke program, kita compile dulu. Kita compile dan kita lihat di bawah ni tiada error juga, ya, di bawah ni error. Okey, tiada error kan. Okey, bila tak ada error, program have been charged with the program checkout set dunia. Okey, kita lihat di sini tadi ada self holding. Okey, apakah peranan lampu yang pertama ataupun output yang pertama dengan output yang kedua? Ya, adakah switch di sini ada related? Oh, ini silap, kita kena edit balik. Kita edit balik, Okey, tak apa. Okey, sini kita tekan 0100, 1000.
Okey. Okey. Okey, ni kita nak lihat sejauh mana self holding. Kan? Jadi di sini 1000, sini 1000, sini 1000. Jadi apakah kaitannya? Apa kaitan antara ni blok O dan load di sini? Apa kaitan dengan output di sini? Ni output 101 kan? Jadi kita lihat, nak tahu dia punya functional dia, kita lihat seterusnya. Okey, kita tekan program, compile. Lepas compile, kita pergi ke work online. Okey, kita yes, tekan yes. Okey, kalau berwarna hijau maknanya ladder diagram kita dalam keadaan yang betul lah. Okey, jadi kita nak tahu, kita nak faham sekarang ni. Kita nak faham apakah peranan output 1000, blok O 1000 dan load 1000. Ya, apakah peranan dia? Okey, kita lihat. Kita tekan switch yang pertama ni. Kita lihat. Switch pertama. Okey, kita on. Ya, kita on. Apa berlaku? Bila kita switch on di sini, tiada apa-apa berlaku. Output pun tak berlaku. Ya. Kita tekan switch yang kedua. Ya, dia akan menyala. Bila dia menyala atau kita onkan switch yang kedua, maka output 1000 akan menyala. Untuk self holding 1000 pun akan menyala dan di sini pun akan menyala. Ya. Kemudian, ya, untuk 1001 pun akan bernyala. Okey. Walaupun kita tutup switch yang pertama, ya, di sini, tetapi dia masih lagi beroperasi. Walaupun kita off kan, on off kan untuk switch yang pertama, dia masih tetap beroperasi. Jadi apa fungsi yang T1 ni? Fungsi biasanya ini adalah untuk safety switch. Safety switch maksudnya ialah keselamatan, emergency. Andai kata berlaku emergency, di output ni berlakunya putaran yang rosak ataupun conveyor berlakunya silap function, maka bila kita tekan saja switch ni, dia akan off automatic untuk dua-dua sekali output. Kemungkinan pekerja operator terlanggar ke terjatuh dekat conveyor dan sebagainya, ke dalam motor sebagainya. Jadi emergency switch ni lah yang berperanan. Ya. So kita lihat di sini switch 1 dan 2 ni berfungsi. Ini dipanggil self holding ataupun dia berkendali sendiri. Ya. Walaupun kita offkan switch ni. Ya. Tapi asasnya switch ni bermulanya operasi. Kita tekan ni on, lepas tu kita tekan yang kedua on, barulah dua-dua akan beroperasi. Okey, itu saja untuk task kita yang ketiga. Mudah-mudahan kamu boleh faham. Ya. Okey, itu saja. Okey, untuk mengisi data-data amali tadi, amali yang ketiga, pastikan kamu memahami. Okey, untuk yang pertama iaitu kita ada end load and O load. Kamu boleh tengok teori. So biasanya di addressnya biasa dia ada tulis 0001, 00 mula, kemudian 0001 dan seterusnya lah. Instruction dia sama ada load, kemudian lepas load kita ada switch, ya. Kita ada apa nama and ni data dia kita boleh tulis 1 ni contoh dan seterusnya. Maknanya setiap ladder diagram mewakili address, instruction, data. Maknanya setiap rang di sini. Maksudnya di sini. Maksudnya di sini, okey, di sini ada alamat dia, ada data dia, ada instruction. Ni kalau di sini kita lihat ialah load. Ni and not. Di sini or. Di sini out. Ya, out berapa? Out 1000. Ini berapa? And berapa? 0001. Ni 000.
Ni. Ni selepas ni 0002. Okey. Jadi kamu tuliskan. Kamu tulis ikut tulisan sehinggalah ladder diagram yang terakhir sekali adalah END. Okey. Okey, kalau tak faham tanya saya. Okey. Okey, ini untuk task 1. Task 1 ni macam mana nak masuk data dia, input output. Okey, input katalah 0000 data 0000 channel dia channel dia channel 010 channel 00 channel. Jadi begitu juga input output yang kamu kena nyatakan di sini. Ini sama juga. Okey, untuk internal relay pun sama juga. Input kamu gunakan input berapa, data dia berapa, channel berapa. Okey, input. Di sini kamu nyatakan switch pertama bila kamu dah buat ladder diagram, kamu runningkan dia, kemudian kamu buat switch satu on, switch satu off ke. LED menyala ke tidak menyala. Kamu catat di sini. Dalam keadaan off switch 1, dalam keadaan off switch 2, dia menyala tak menyala. Begitu juga sama di sini. Table 3 pun sama. Switch 1 on, switch 2 off, menyala ke tidak. Ada switch. Kemudian kamu tulis di sini list the purpose of internal relay programming. Kamu nyatakan apakah tujuan utama relay. Kamu cari lah. Ini teori. Conclusion, apa yang kamu dapat daripada amali praktikal yang ketiga, apa yang kamu dapat, yang kamu faham, kamu dapat pengetahuan, kamu pemahaman dan aplikasi antara tiga. Kognitif di sana. Tapi sebelum tu, ini adalah soalan-soalan yang kamu kena jawab. Based on test 1, berapa maksimum bits yang digunakan input dan output. Listkan the bits di input output channel CH0, CH1 channel. Begitu juga state weather, kamu boleh bacalah output different. Based on task 2, give the difference between direct control. Ini kamu boleh cari theoretical kamu boleh cari. Explain the meaning of internal relay. Ini pun theoretical. Itu saja untuk hari ini, untuk praktikal yang ketiga. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.